Tuan Yang Pengerusi, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli Berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang sebagai majlis mesyuarat. Rang undang-undang pindaan kepada keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2023. Tidak. Dengan izin. Bacaan ketiga lah. Bacaan ketiga dulu. Ketua. Ya. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bersama satu akta untuk meminda akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 telah ditimbangkan dalam jawatankuasa ini dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada yang menyokong? Tuan Yang Di-Pertua, saya pohon untuk menyokong. Terima kasih. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak setuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk meminda akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. DR 14 2023, Rang Undang-Undang Keterangan Saksi Kanak-kanak Pindaan 2023. Bacaan kali yang kedua. Silakan Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon untuk mencadangkan bahawa rang undang-undang keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2023 dibacakan kali yang kedua sekarang. Tuan Yang Di-Pertua. Ada yang menyokong? Belum Silakan. Silakan bacakan. Tuan Yang Di-Pertua, izinkan saya membawa perhatian Dewan ini bagi sama-sama menyelami perjalanan kehidupan atau situasi yang ditempohi oleh mangsa atau saksi kanak-kanak. Apabila suatu kes mendapat perhatian daripada pihak berkuasa, kanak-kanak yang terlibat akan dipanggil untuk memberikan keterangannya di balai polis. Selepas laporan dibuat, Timbalan Pendakwa Raya dengan izin Deputy Public Prosecutor akan memutuskan untuk mendakwa tertuduh dalam kes berkenaan di mahkamah. Susulan itu, kanak-kanak tersebut akan diminta untuk menunggu tarikh perbicaraan bagi memberikan keterangan di mahkamah yang berkemungkinan besar akan mengalami penangguhan demi penangguhan demi penangguhan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti berkaitan dengan isu peguam bela, pemindahan hakim, isu bukti forensik atau ketiadaan saksi dan lain-lain lagi. Kanak-kanak ini terpaksa menunggu untuk jumlah masa yang panjang dan apabila akhirnya kanak-kanak tersebut dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah selepas satu tempoh yang begitu lama, ingatannya menjadi kabur dan dengan cara atau kaedah soal jawab oleh peguam bela yang menakutkan, tertuduh dalam kes tersebut mungkin tidak berjaya disabitkan atas kesalahannya dan segalanya akan menjadi sia-sia. Suasana dan sifat mahkamah sering menakutkan orang dewasa, apatah lagi kanak-kanak, Tuan Yang Di-Pertua. Kita hanya boleh membayang betapa ngerinya pengalaman tersebut untuk mereka menjadi saksi di dalam mahkamah. Tuan Yang Di-Pertua, seperti mana dalam Dewan ini sedia maklum, Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007 yang dikuatkuasakan pada 31 Disember 2007 bertujuan untuk mengadakan peruntukan hubungan dengan pemberian keterangan oleh saksi kanak-kanak. Akta ini memperuntukkan prosedur ataupun cara yang mana saksi kanak-kanak boleh memberikan keterangan termasuklah seperti mengadakan penggadang di antara kanak-kanak dan tertuduh, rangkaian secara langsung live link, rakaman video serta peneman orang dewasa dan pemeriksaan saksi kanak-kanak melalui perantaraan intermediary. Kaedah-kaedah di bawah Akta 676 ini adalah bersifat mesra kanak-kanak dan boleh membantu saksi kanak-kanak memberi keterangan di mahkamah. Maknanya Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007 dah wujud untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak yang menjadi saksi. Walau bagaimanapun, Tuan Yang Di-Pertua, Akta 676 ini tidak pernah dipinda selama 16 tahun sejak ia dikuatkuasakan. Oleh yang demikian, terdapat banyak pendekatan dan kaedah baru yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan di negara lain yang boleh kita contohi berhubung dengan pemberian keterangan oleh saksi kanak-kanak. Justru, kerajaan berpandangan telah tiba masanya dengan izin Malaysia mempelajari dan mempraktikkan amalan terbaik
yang dipraktikkan di seluruh dunia dalam perkara ini bagi mempertingkatkan undang-undang kita agar selaras dan setara dengan piawai semasa antarabangsa. Rang Undang-Undang Pindaan Akta 676 ini menanggungi 6 fasal yang melibatkan: pertama, menaikkan umur saksi kanak-kanak daripada di bawah 16 tahun kepada di bawah 18 tahun. Memasukkan peruntukan yang berhubung dengan pendengaran khas special hearing bagi saksi kanak-kanak memberikan keterangan. Dan ketiga, melarang soalan tidak wajar improper question kepada saksi kanak-kanak. Fasal-fasal adalah seperti yang diperincikan dalam rang undang-undang tersebut, dan dengan izin saya ingin menguraikan sedikit saja. Berhubung dengan pindaan untuk menaikkan umur saksi kanak-kanak. Buat masa ini Seksyen 2 Akta 676 mentakrifkan saksi kanak-kanak antara lain sebagai seorang yang berumur di bawah 16 tahun. Cadangan untuk meminda umur saksi kanak-kanak daripada di bawah 16 tahun kepada umur di bawah 18 tahun bertujuan untuk memastikan takrif saksi kanak-kanak adalah selaras dengan Konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC yang telah diratifikasikan oleh Malaysia dan selaras dengan undang-undang bertulis yang lain. Fasal 3 pula rang undang-undang ini bertujuan untuk meminda Seksyen 3 Akta 676 untuk menyatakan pendengaran khas sebagai salah satu cara bagi saksi kanak-kanak memberikan keterangan di bawah 676. Berhubung dengan perkara ini, rang undang-undang ini telah memasukkan takrif pendengaran khas dalam Seksyen 2 Akta 676, iaitu satu pendengaran khas yang dikendalikan oleh mahkamah yang keterangan pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula seorang saksi kanak-kanak direkodkan terlebih dahulu. Berdasarkan peruntukan sedia ada ini, Akta 676, terdapat beberapa cara untuk membantu saksi kanak-kanak memberi keterangan termasuk penggunaan rakaman video, temu bual polis bersama kanak-kanak sebagai keterangan pemeriksaan utama seperti mana yang diperuntukkan dalam Seksyen 6. Walau bagaimanapun, saksi kanak-kanak tersebut masih perlu menghadiri perbicaraan untuk menyertai pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula yang kadang-kadang dijalankan berbulan-bulan atau bertahun-tahun selepas kejadian kes tersebut. Itu sebabnya pindaan ini dicadangkan. Kerana pendengaran khas ini dicadangkan supaya pada saat yang ditentukan oleh mahkamah, semuanya boleh diselesaikan dan tidak payah menunggu tarikh untuk kes dipanggil dan kemudian keterangan diambil semula. Jadi hakim yang sama akan menjadi hakim yang mengambil keterangan di bawah pendengaran khas ini ialah hakim yang sama dalam kes bila dibicarakan. Sekurang-kurangnya harapan daripada kerajaan, kanak-kanak itu tak payahlah berulang kali pergi ke mahkamah sampai bukan saja dia lupa, dia takut, dia tak mampu pergi ke mahkamah, dan paling yang menjadi selalu berlaku, benda ni berlaku bila dia kecil, ke mahkamah dia dah dewasa, dia dah malu. Dan bila dia malu, dia pura-pura tak ingat. Maka pesalah tu dilepaskan. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, pindaan ini buat masa sekarang, penggunaan kenyataan yang direkodkan oleh polis sebagai pemeriksaan utama boleh membantu memendekkan masa seorang kanak-kanak berada di kadang saksi. Tetapi tidak dapat menangani aspek yang kebanyakan kanak-kanak menganggap sebagai paling menyusahkan, iaitu pemberian keterangan di mahkamah. Di samping itu, penggunaan temu bual kanak-kanak yang direkodkan oleh polis sebagai keterangan pemeriksaan utama yang sekarang ni berlaku Tuan Yang Pertua, yang mana kadang-kadang bila polis mengambil keterangan walaupun boleh dipakai di mahkamah, seringkali menimbulkan cabaran dari segi kualiti dan kebolehterimaan kenyataan kanak-kanak itu walaupun diambil oleh polis, kerana disebabkan pada amnya polis secara izin, dengan izin Tuan Yang Pertua, amnya dilatih dalam temu bual siasatan, bukan untuk pemeriksaan di mahkamah. Bila polis tanya soalan, kadang-kadang is a leading question dengan izin. Jadi bila tip itu pergi ke mahkamah, mahkamah tolak sebab peguam bela tak bersetuju. Itu sebab kita nak buat perbicaraan awal, special hearing ni dengan izin, supaya mahkamah, hakim, pendengaran khas yang dituduh, pendakwa raya dan peguam bela boleh ada sekali untuk dikumpulkan serentak sebelum kes pergi pada perbicaraan. Dan selalunya mahkamah, bila bantahan dibuat oleh peguam bela, walaupun siasatan dibuat oleh polis, siasatan itu akan kemungkinan dibuang. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, negara-negara seperti United Kingdom, Australia, New Zealand, India dan Thailand telah meminda undang-undang mereka untuk membenarkan keterangan saksi kanak-kanak semasa pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula dirakamkan sepenuhnya di pendengaran khas. Jadi yang kita nak buat pindaan ni Tuan Yang Pertua dah dibuat kat negara lain. Ini bukan kali pertama dibuat oleh negara kita. Bererti dalam kes yang melibatkan kanak-kanak, diubahkan pendekatan supaya lebih membantu, memelihara dan menjamin kanak-kanak itu mendapat perlindungan. Amalan ini mempunyai beberapa kelebihan Tuan Yang Pertua. Pertama, membolehkan keterangan tersedia yang terbaik, best available evidence.
Kedua, membolehkan keterangan saksi kanak-kanak itu direkodkan sepenuhnya lebih awal sebelum ingatan mereka pudar. Ketiga, memastikan bahawa saksi kanak-kanak itu dijalankan secara betul oleh peguam bela sementara saksi kanak-kanak itu masih mempunyai ingatan yang jelas dan bebas tentang kejadian yang didakwa. Keempat, saksi tersebut kanak-kanak itu terhindar daripada tekanan dan ketidakselesaan keperluan memberi keterangan. Kelima, menghapuskan salah satu punca utama tekanan bagi saksi kanak-kanak dan keluarga mereka iaitu tangguhan yang lama sebelum perbicaraan dan kehadiran mahkamah yang begitu kerap. Keenam, setelah keterangan saksi kanak-kanak direkodkan, mereka boleh memberi tumpuan kepada proses penyembuhan atau pemulihan. Ketujuh, pemulihan saksi kanak-kanak ini tidak terjejas dengan keperluan untuk menceritakan semula berulang kali dalam beberapa bulan yang datang, tahun yang datang, cerita yang sama berkaitan peristiwa yang bersifat traumatik bagi diri mereka. Kelapan, mengurangkan tekanan dan perasaan trauma saksi kanak-kanak. Dan kesembilan, rekod visual dan audio yang komprehensif tentang bukti saksi kanak-kanak yang tersedia untuk sebarang rayuan atau perbicaraan semula. Dalam hal ini, melalui fasa 4, Seksyen baru 6A dimasukkan ke dalam Akta 676 yang bertujuan untuk menjelaskan peruntukan mengenai pendengaran khas tersebut. Peruntukan lain sedia ada dalam Akta 676 seperti mengadakan pengadang di antara kanak-kanak, rangkaian secara langsung, membenarkan orang dewasa untuk menemani kanak-kanak tersebut, pemeriksaan saksi kanak-kanak melalui intermediary adalah terpakai semasa pendengaran khas tersebut. Jadi, kita menambah baik pada sistem yang ada, tuan-tuan betul. Selain itu, tiada pindaan berbangkit ataupun dengan izin consequential amendments pada subsection 64 dan 65 Akta 676 diperlukan di mana penggunaan rakaman video oleh polis kekal sebagai salah satu pilihan yang tersedia sendiri dan bersama dengan pra-rakaman. Dengan adanya peruntukan mengenai pendengaran khas ini, ia tidak akan menjejaskan peringkat siasatan di mana kanak-kanak masih akan ditemu bual oleh pegawai bahagian D11 PDRM di Child Interview Center CIC yang direkodkan dalam bentuk rakaman video berdasarkan amalan semasa. Seterusnya, pendakwa raya kemudiannya akan memutuskan sama ada untuk menggunakan rakaman video tersebut sebagai keterangan pemeriksaan utama kanak-kanak termasuk semasa pendarahan khas yang dicadangkan ini atau memeriksa utama kanak-kanak itu secara langsung dalam pendengaran tersebut. Tuan Yang di-Pertua, selanjutnya kerajaan turut berpendapat bahawa terdapat keperluan untuk meminda Akta 676 untuk melarang pengemukaan soalan-soalan yang tidak wajar kepada saksi kanak-kanak. Berdasarkan sistem keadilan jenayah di Malaysia yang berpandukan sistem adversarial, tertuduh mempunyai hak untuk mencabar kesalahan bukti yang dikemukakan terhadapnya. Walau bagaimanapun, seksi pemeriksaan balas atau dengan izin cross-examination yang berlaku antara peguam bela dengan saksi kanak-kanak di mahkamah sering dilihat sebagai satu perkara yang tidak adil kepada mangsa kanak-kanak kerana kurangnya sensitiviti terhadap kanak-kanak terutamanya dalam konteks mangsa kanak-kanak. Peguam bela juga sengaja kadang-kadang menggunakan struktur ayat yang mengelirukan. Bertanya soalan dalam bahasa di luar kemampuan perkembangan saksi kanak-kanak itu. Bertanya soalan secara berulang atau fokus kepada butiran kecil, mengelirukan saksi kanak-kanak supaya bersetuju dengan soalan yang memimpin leading questions dengan izin atau menggunakan taktik antara lain yang mengganggu, memperdaya dan menakut-nakutkan dan menghina kanak-kanak tersebut. Taktik ini boleh meningkatkan potensi kesilapan semasa saksi kanak-kanak memberi keterangan dan menyebabkan mereka mengalami tekanan yang tidak wajar, unnecessary pressure dengan izin. Bagi memastikan layanan yang adil diberi pada kanak-kanak, pindaan ini memperuntukkan bahawa mahkamah bolehlah, hendaklah melaksanakan kawalan terhadap soalan yang ditanya yang tidak wajar dengan izin improper questions pada saksi kanak-kanak semasa sesi pemeriksaan balas. Berdasarkan perkara ini, saya menyatakan melalui Fasal 4, Seksyen baru 6B dimasukkan ke dalam Akta 676. Dalam hal ini, rujukan dibuat kepada negara luar seperti New Zealand, Australia, United Kingdom dan juga Mahkamah Rayuan di United Kingdom bahagian jenayah. Tuan Yang di-Pertua, akhir sekali, Malaysia menjadi negara ahli dengan izin kepada Convention mengenai hak kanak-kanak atau dengan izin Convention on the Rights of Child, Convention on the Rights of the Child CRC pada 17 Februari 1995. Sepanjang 28 tahun Malaysia menjadi negara ahli pada Convention mengenai hak kanak-kanak, Malaysia telah berikrar untuk memberikan komitmen bahawa Malaysia akan sentiasa dan terus berusaha untuk melaksanakan yang terbaik untuk kanak-kanak dalam negara kita. Marilah kita sebagai ahli parlimen terus berpegang pada ikrar yang diberi oleh negara kita untuk mewujudkan persekitaran yang lebih mesra dan selesa untuk anak-anak dalam negara kita, terutama sekali mereka yang akan melalui sistem keadilan jenayah.
Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang menyokong? Tuan Yang Di-Pertua, saya menyokong. Terima kasih. Yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda atau keterangan saksi kanak-kanak 2007 dibaca kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Saya akan membacakan 8 nama ahli yang berhormat yang akan berbahas dan setiap pembahas akan diberi masa 5 minit. Pembahas pertama ialah Bangi, diikuti dengan Kota Baru, Subang, Pasir Putih, Jelutong, Pokok Sena, Padang Terap dan Rantau Panjang. Untuk itu saya jemput, silakan Bangi. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada semua. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas rang undang-undang keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2023. Tuan Yang Di-Pertua, kita semua boleh bersetuju bahawa kanak-kanak tidak boleh dilayan sama seperti orang dewasa. Dan atas sebab ini kita telah meratifikasi Konvensyen mengenai hak kanak-kanak iaitu CRC dan kemudian telah menggubal Akta Kanak-Kanak atau Child Act pada tahun 2001. Seterusnya, kita telah menggubal rang undang-undang ataupun kita telah Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak pada tahun 2007. Namun demikian, akta tersebut kita sudah tiba masa untuk kita melihat semula peruntukan-peruntukan yang ada dalam akta tersebut, mengambil kira pengalaman kita dan juga kemajuan teknologi yang kita ada sekarang untuk kita memberi perlindungan yang lebih, perlindungan tambahan kepada kanak-kanak. Oleh itu, saya pada dasarnya menyokong Tuan Yang Di-Pertua rang undang-undang ini. Tetapi pada masa yang sama, kita juga sentiasa harus mendukung prinsip yang menjadi satu prinsip dengan izin sakrosanct dalam sistem keadilan jenayah, iaitu prinsip innocent until proven guilty. Setiap yang tertuduh, tidak kira siapa, tidak kira apa pun kesalahan, harus diberikan hak untuk mendapat satu perbicaraan yang adil. Jadi apa yang kita perlu lakukan, Tuan Yang Di-Pertua, adalah mengimbangi pada satu pihak hak untuk tertuduh dan pada masa yang sama keperluan dan juga hak seorang kanak-kanak. Saya ingin terus merujuk kepada cadangan untuk mengadakan satu pendengaran khas atau special hearing. Tuan Yang Di-Pertua, dalam menjalankan tanggungjawab saya sebagai peguam, saya telah banyak kali menyoal saksi kanak-kanak. Dan saya sendiri melihat bagaimana dalam kes-kes seksual terhadap kanak-kanak, kanak-kanak itu harus datang ke mahkamah dan menceritakan semula pengalamannya tentang apa yang telah berlaku setelah beberapa tahun telah pun berlalu. Jadi di situ kita boleh nampak bagaimana kanak-kanak itu terpaksa melalui satu, dengan izin, traumatic experience selepas dia cuba untuk melupakan perkara tersebut. Jadi saya menyokong pendengaran khas ini yang mana saya difahamkan bahawa ianya akan ada satu pendengaran sebelum perbicaraan itu berlangsung, yang mana kita ada situasi di mana saksi kanak-kanak itu mempunyai memori tentang apa yang telah berlaku yang masih fresh dengan izin, dan dia pula tidak perlu untuk melalui proses mahkamah itu yang akan mengambil masa yang bertahun pada selalunya. Namun demikian, Tuan Yang Di-Pertua, kita juga harus memastikan bahawa dalam kita ada pendengaran khas ini, bahawa kelengkapan yang ada itu perlu juga up to par. Sebab kita tahu, dalam mahkamah kalau ada perbicaraan, semua yang disebut oleh saksi akan direkodkan, akan dirakam. Kita batuk pun akan dirakam. Tetapi jika keterangan itu diambil di luar mahkamah, adakah kelengkapan yang digunakan untuk merakam keterangan itu dapat merakam keterangan dengan tepat dan jelas?
Itu satu perkara yang perlu kita ambil perhatian dan kerajaan perlu pastikan bahawa tidak ada situasi yang mana keterangan yang diambil itu tidak sempurna. Seterusnya, saya juga ingin membangkitkan tentang situasi yang mana dalam perbicaraan itu ada saksi lain yang membangkitkan satu fakta baru yang mana fakta tersebut tidak ditanya kepada kanak-kanak tersebut semasa pendengaran khas. Jadi saya berharap peruntukan berkenaan dengan demi kepentingan keadilan atau in the interest of justice ini benar-benar akan dihayati oleh mahkamah nanti supaya kita tidak ada situasi yang mana seseorang itu tidak boleh mempersembahkan his best case dengan izin di mahkamah kerana telah terlepas peluang tersebut. Yang berhormat, ada 1 minit lagi. Ya, Timer 1 lagi tak minit. jalan. Saya bagi masa 1 minit. Ya, terima kasih. Satu lagi yang saya ingin bangkitkan adalah mengenai soalan-soalan yang tidak wajar ini. Saya menyokong kerana saya tahu kadang-kadang peguam ni dia akan menggunakan perkataan-perkataan yang mengelirukan dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, saya melihat Tuan Yang di-Pertua ada satu keganjilan sedikit. Yang mana kalau saya merujuk kepada Akta 676 itu sendiri, Section 2, saksi kanak-kanak itu tidak termasuk kanak-kanak yang dituduh di mahkamah untuk pertuduhan jenayah. Maknanya pelindungan yang kita bagi bawah Akta 676 itu tidak diberikan kepada seorang tertuduh kanak-kanak. Maknanya juga tertuduh kanak-kanak mempunyai hak ataupun pelindungan yang kurang daripada seseorang yang menjadi saksi sahaja. Jadi saya harap di masa hadapan mungkin kerajaan harus melihat keganjilan ini kerana kita harus bersetuju pada dasarnya bahawa semua kanak-kanak, tak kiralah mereka saksi atau mereka tertuduh, haruslah diberi pelindungan yang sewajarnya. Itu saja Tuan Yang di-Pertua, Bangi mohon menyokong. Sekian, Terima kasih. Saya jemput Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kerana peluang diberikan kepada saya. Dan saya juga mengucap tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan juga bahagian Ahli Undang-Undang Bayu yang membawa rang undang-undang pembinaan kepada kedua-dua Akta 792 dan juga 676 pada hari ini. Pada dasarnya kita tahu bahawa kanak-kanak merupakan satu amanah daripada Tuhan kepada semua orang. Bukan saja kepada para ibu bapa ataupun keluarga, tetapi kepada masyarakat, malahan juga kepada kerajaan itu sendiri. Memerlukan kepada satu tindakan untuk melindungi mereka daripada diperlakukan dengan perkara yang tidak sepatutnya. Walau bagaimanapun saya bersetuju dengan Yang Berhormat Bangi tadi. Mungkin kami mempunyai profesi yang sama sebagai peguam ataupun amal undang-undang. Kita perlu menseimbangkan di antara hak keadilan jenayah kepada orang yang dituduh dengan juga mengambil kira kepada kebajikan atau welfare kepada kanak-kanak yang kadang-kadang dieksploitasikan. Itulah perimbangan yang perlu diberikan oleh undang-undang kita. Tuan Yang di-Pertua, apabila kita membicarakan tentang keterangan kanak-kanak, pada dasarnya terdapat 2 statut sebagaimana yang kita ketahui. 2 statut yang terpakai iaitu Akta Keterangan 1950 dan juga Akta 676 iaitu Akta Keterangan Kanak-kanak 2007 ini. Akta Keterangan merupakan statut utama berkaitan dengan undang-undang keterangan di dalam negara kita. Manakala Akta 676 ini adalah satu yang spesifik berkenaan dengan keterangan saksi yang terdiri daripada kanak-kanak yang menyediakan banyak peruntukan-peruntukan yang telah disenarai, diperuntukkan dalam akta ini. Saya nak terus kepada cadangan pindaan yang dibawa oleh pihak kerajaan dalam rang undang-undang ini. Tuan Yang di-Pertua, perkara pertama yang ingin saya mohon penjelasan kepada pihak kerajaan, adakah pindaan ini merupakan satu pindaan yang berbentuk retrospektif, iaitu kepada kes-kes yang sedang berlangsung sekarang ini? Adakah ianya terpakai kepada kes-kes itu ataupun ianya dikecualikan kes-kes yang telah dituduh sebelum berkuasanya pindaan kepada 676 ini? Yang keduanya, Tuan Yang di-Pertua, apabila kita melihat dalam rang undang-undang ini ada beberapa perkara yang ingin saya mendapat penjelasan. Yang pertamanya dari segi pendengaran khas. Dikatakan dalam pasal 2
dalam Seksyen 2 mengenai takrifan pendengaran awam itu, keterangan pemeriksaan utama atau examination in chief, cross examination dengan re-examination saksi kanak-kanak itu direkodkan terlebih dahulu. Adakah ini bermakna sebagaimana amalan dalam mahkamah sekarang ini, Yang Berhormat Menteri, di mana dalam peringkat pemeriksaan utama ataupun examination in chief, seseorang saksi itu perlu disediakan witness statement ataupun penyataan saksi. Adakah ini terpakai juga kepada soalan balas, cross examination? Sekarang ini tidak dapat, belum dilaksanakan di mahkamah biasa. Yang kedua, saya ingin mendapat penjelasan mengenai apakah rasional Seksyen 7 dan juga Seksyen 13 dipinda dengan menaikkan tahap umur daripada 16 tahun kepada 18 tahun, khususnya bagi Seksyen 7 berkaitan dengan Seksyen 7 berkaitan dengan rakaman video terdahulu saksi kanak-kanak yang boleh dibuktikan, dan Seksyen 13 kepada akta ini saksi kanak-kanak semasa memberi keterangan dalam masa perbicaraan. Apakah rasional tahap umur ini dipertingkatkan? Seterusnya, saya juga ingin menyentuh apa yang disentuh oleh Bangi tadi, Seksyen baru 6 kapital B, soalan-soalan yang tidak wajar. Inilah perkara yang agak sukar, Yang Berhormat Tuan Ketua, bagi seorang peguam kes jenayah yang apabila disekat daripada bertanya apa juga soalan semasa cross examination. Kita diajar di law school dulu, you can cross anything under the sun. Apa pun boleh tanya. Tiba-tiba datang satu undang-undang ni yang menentukan apa soalan boleh ditanya, apa soalan yang tidak boleh ditanya. Timbul soal keadilan tadi kepada orang yang dituduh. Kalau sekiranya soalan itu tidak ditanya, it deemed to be accepted. Maknanya dianggap diterima apabila tak disoal. Kota Baru, saya nak cuba sebagai seorang peguam nak juga menyambung apa yang dikatakan. Liverpool Ya. Kalau perkara itu tidak disoal oleh peguam bela yang membela, kemungkinan pihak pendakwaan akan membuat penghujahan bahawa perkara itu tidak dicabar oleh peguam bela. Maka kita bertanggungjawab sebagai peguam bela apabila membela seseorang di mahkamah untuk mengemukakan sesoalan itu walaupun tidak begitu baik untuk didengar, sebab perkara itu wajib dan wajar dicabar oleh peguam. Terima kasih. Saya minta masukkan sebahagian daripada ucapan saya. Saya Kali setuju pertama sangat. tengok okey lah ni. Jadi ini bukan pertama kali saya bersetuju dengan Jelutong. Jadi itulah dilema sedikit Yang Berhormat Menteri. Apatah lagi ini with all due respect lah. Kadang-kadang ada juga hakim yang agak terpengaruh dengan keadaan-keadaan tertentu. Kadang-kadang tu kes ni tertuduh tu dianiaya dengan tuduhan-tuduhan di bawah Seksyen 792 ini yang memerlukan kepada pembelaan yang sepatutnya. Jadi itu saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Selain daripada itu, saya rasa itu sajalah. Pada dasarnya saya menyokong, tetapi dengan penjelasan-penjelasan yang baik daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Kota Baru, you'll never walk alone. Terima kasih saya jemput Subang. Terima kasih Tuan Speaker, nampaknya banyak Liverpool fan pada pagi ini. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang pada saya untuk membahas rang undang-undang ini. Seperti yang saya ucapkan tadi mengenai pindahan-pindahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak, kita masih perlu bergerak secara progresif dan demokratik dalam hal perlindungan kanak-kanak, terutamanya dalam perkara pemberian keterangan kanak-kanak. Sebagai seorang bekas peguam, saya gembira melihat kerajaan telah mengambil pendirian yang untuk menangani isu ini yang telah merujuk dan membuat adaptasi kepada undang-undang yang sedang dipakai di Australia, United Kingdom, New Zealand dan Canada sebagai satu asas dan panduan terbaik. Pindahan ini akan sedikit sebanyak membantu meningkatkan reputasi Malaysia sebagai negara yang lebih prihatin terhadap kanak-kanak dan hak asasi manusia pada keseluruhannya. Namun demikian, dalam pindahan ini saya faham bahawa terdapat juga peguam-peguam swasta yang bimbang risau tentang pindahan ini. Kebimbangan ini disebabkan 99% kerja peguam swasta dalam kes-kes jenayah adalah untuk mempertahankan yang dituduh sebagai anak guam mereka, dan hanya lebih kurang 1% peguam swasta
yang akan mewakili mangsa sebagai kerja membuat watching brief. Walau bagaimanapun, saya tidak percaya bahawa pindahan ini adalah tidak adil kepada yang tertuduh. Ya, ia memang memberi pertolongan pada proses pemberian keterangan kanak-kanak, tetapi ia juga adalah satu keperluan berdasarkan prinsip keadilan. Dengan izin, these amendments aim to level the playing field when it comes to the testimonies of child victims of sexual offences. Pindahan ini akan membantu mengimbangkan keterangan kanak-kanak yang memberi persekitaran dengan memberi persekitaran dan prosedur yang lebih selamat, mesra dan kurang menekan pada masa kanak-kanak memberi keterangan. Tuan Speaker, bayangkan kita diminta ke mahkamah untuk memberi keterangan walaupun seorang ahli parlimen, orang dewasa berusia 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, pasti masih ada merasa tekanan mental di mahkamah. Sekarang bayangkan tekanan yang berlebihan yang akan dirasai oleh seorang kanak-kanak berusia 10 tahun atau remaja berusia 15 tahun ketika memberi keterangan, apalagi memberi keterangan tentang perkara seksual sebagai seorang mangsa di mahkamah. Oleh itu, pindahan-pindahan ini amat diperlukan untuk melindungi kanak-kanak dan memberi mereka peluang untuk memberi keterangan dengan bebas tanpa tekanan berlebihan. Ini adalah asas keadilan rang undang-undang ini. Tuan Speaker, saya ingin menambah beberapa perkara. Yang pertama ialah nasihat yang sangat penting kepada badan kehakiman. Walaupun badan kehakiman tetap dan harus bebas dari influence parlimen, saya harap nasihat ini boleh dapat diterimai dengan baik. Saya ingin mencadangkan pada badan kehakiman untuk mengambil tindakan seberikut apabila pindahan ini diluluskan nanti, ya. Badan Perhakiman harus menjalankan kursus dan seminar untuk melatih hakim-hakim supaya menerima pakai prosiding keterangan yang baru ini. Kedua, Badan Kehakiman juga harus menyediakan nota nasihat ataupun toolkit untuk membantu hakim-hakim mentadbir prosedur dan proses keterangan. Dan akhir sekali, Badan Kehakiman perlu menyediakan bilik, alat-alat komunikasi dan kemudahan lain untuk menjayakan pemberian keterangan kanak-kanak. Kalau tak ada dana tu, kita boleh minta lah daripada kerajaan nanti. Untuk perkara lain, Tuan Speaker, sementara saya amat gembira dengan pindahan ini, kita kena ambil satu langkah progresif untuk memberi pertolongan kepada proses pemberian keterangan kanak-kanak, iaitu memberi perkhidmatan pendamping guaman. Ya. Sebagai sebuah negara, kita mesti berusaha lebih gigih untuk menjaga kesejahteraan dan kepentingan kanak-kanak. Walaupun Seksyen 296 Akta Bantuan Guaman 2017 menyediakan perkhidmatan pendamping guaman untuk mangsa kanak-kanak, Seksyen 29H memerlukan mangsa kanak-kanak mengemukakan permohonan kepada Ketua Pengarah Bantuan Guaman untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. Malangnya proses ini seringkali tidak dapat diakses oleh mangsa kanak-kanak yang rentan, yang mungkin memerlukan bantuan anggota keluarga untuk mengemukakan permohonan itu. Apalagi kalau si tertuduh itu ialah ahli keluarga. Oleh itu, saya menggesa Dewan Yang Mulia ini untuk menjadikan pendamping guaman sebagai satu hak asasi bagi kanak-kanak di semua mahkamah jenayah seksual kanak-kanak. Sebagai penggulungan, saya ingin mengatakan bahawa reformasi seperti ini akan memberi kesan positif kepada negara kita. Usaha yang komprehensif dan serius untuk menangani kesalahan seksual terhadap kanak-kanak akan sedikit sebanyak menyumbang kepada pembaikan imej Malaysia sebagai sebuah export and trade dependent nation. Apa-apa langkah terhadap pembaikan governance akan memberi kesan positif kepada ekonomi Malaysia serta reputasi kita kepada semua negara yang progresif dan bukan regresif. Oleh itu, saya dengan sepenuh hati menyokong rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Dipersilakan Yang Berhormat Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi keizinan untuk sama-sama saya membahaskan Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007 Akta 676 yang dikemukakan pada hari ini. Setelah saya mendengar ulasan daripada
tiga pengulas sebelum daripada ini memberi gambaran dan tanda tanya kepada kita semua sejauh mana akta ini dapat menjaga hak dan sifat semula jadi yang dimiliki oleh kanak-kanak. Dan saya sangat bersetuju apabila dipinda daripada umur 16 tahun kepada umur 18 tahun terhadap kesaksian kanak-kanak ini. Namun kanak-kanak ini untuk makluman, kalau kita lihat kepada ajaran Islam di dalam fiqh al-Islami, Islam membahagikan kepada dua. Yang pertama al-bayyinah, iaitulah keterangan-keterangan bukti, dan yang kedua adalah asyahadah, iaitulah saksi. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, di dalam agama Islam, Islam menolak saksi di kalangan kanak-kanak. Ditolak oleh Islam semata-mata untuk menjaga kehormatan dan keadilan kepada kanak-kanak, kerana kanak-kanak bagi saya kalau ditambah ke umur 18 tu saya bersetuju, tapi sebenarnya hampir sama saja, antara 16 18 ni hampir sama. Yang timbul masalah kepada kita bawah daripada 16 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun dan seumpamanya. Kalau dia dikategori sebagai saksi di dalam kes-kes ini, tentunya dia akan membabitkan sesuatu yang boleh dipertikaikan. Sebab itu di dalam fiqhul Islami, Islam menolak di sudut saksi, tetapi Islam menerima di sudut al-bayyinah, iaitu kanak-kanak ini memberi keterangan, memberi pembuktian untuk disabitkan kes-kes yang dihadapkan ke mahkamah tersebut. Jadi saya mohon kepada pihak kerajaan, khususnya kepada pihak menteri, supaya diselaraskan perkara ini. Kerana di segi nature-nya, di segi semula jadi, kalau Islam menolak perkara ini, tentu dia ada implikasi yang sangat membimbangkan. Jadi Islam menolak saksi kepada kanak-kanak, terhadap kanak-kanak, dan menerima al-bayyinah ataupun pembuktian yang diberikan. Maka di sini dalam pindaan Seksyen 2 Akta Keterangan ini, saya mencadangkan supaya dibuang perkataan saksi dan supaya kanak-kanak tidak terlibat dalam kes-kes jenayah ataupun kes-kes lain dan dia menjadi saksi kepada kes tersebut. Jadi kalau dimasukkan akta keterangan pembuktian kanak-kanak ataupun apa jua istilah sekalipun, supaya kanak-kanak ini dikecualikan daripada menjadi saksi. Kerana di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut kunu qawamina bil qisti syuhada. Islam di dalam Al-Quran menyebut perkataan qawamin, qiwamah. Qiwamah ini iaitulah orang yang mempunyai kekuatan. Macam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki dia ada qiwamah dia. Sebab itu dia jadi ketua di dalam rumah tangga. Tetapi dalam kisah saksi ini, Islam meletakkan qiwamah, maka kanak-kanak tidak termasuk dalam qiwamah. Dan kalau kita lihat saksi terhadap wanita, Islam mencadangkan. Tapi di dalam urus niaga, dalam perniagaan, Islam mencadangkan dua orang saksi daripada wanita. Sebab apa? Kerana dia sangat mencabar. Baik, saya nak pergi kepada pendengaran khas. Ini saya sokong sebab banyak kes-kes yang saya baca di dalam internet. Kerana pendengaran yang berlaku sebelum daripada ini di dalam mahkamah-mahkamah ini, ada kalanya sebagaimana yang disebut oleh Bangi, sebagaimana yang disebut oleh rakan-rakan yang lain, dan saya juga pun ada sedikit sebanyak pengalaman di dalam mahkamah. Saya bukan lawyer, tetapi banyak juga saya menjadi tetamu di dalam mahkamah syariah umpamanya yang membabitkan saksi. Jadi peguam ini memang dia guna psikologi, menyebabkan saksi kanak-kanak ini dia boleh terpengaruh di dalam perkara ini. Jadi saya menyokong sekiranya kanak-kanak ini kalau
diberikan hak kepada mereka untuk memberi pembuktian tetapi tidak menjadi saksi, kerana saksi ini implikasi dia banyak. Mungkin kalau dia tak ingat dia apa, dia boleh dijatuhkan hukuman dan seumpamanya, dan ini tidak melayakkan kepada seorang kanak-kanak. Jadi sebab itu dalam pembuktian ini sebagaimana yang dipinda ini, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan di sini juga izinkan saya sekali lagi beri penekanan kepada perlindungan keselamatan kepada saksi kanak-kanak ini. Kerana kanak-kanak dia mudah terpengaruh. Kalau orang ugut dia akan takut sampai bila-bila. Dia akan takut, menyebabkan dia akan bercakap tidak benar. Jadi perkara ini minta kepada pihak Menteri Undang-Undang supaya direalisasikan perkara ini di dalam negara kita. Walaupun kita punya undang-undang sudah ada, tetapi di sudut pelaksanaan ini saya tengok banyak kes dalam negara kita ini terabai masalah jaminan ataupun perlindungan kepada keselamatan pemberi maklumat, saksi dan seumpamanya. Jadi saya kira masa dah tak mengizinkan. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Berhormat Bersih Putih. Dipersilakan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Tuan Speaker di atas kesempatan telah diberikan. Saya telah mendengar pembentangan rang undang-undang ini oleh Yang Berhormat Menteri. Saya percaya beliau merupakan seorang peguam yang handal. Timbalan Menteri merupakan Yang Berhormat Bukit Gelugor juga merupakan seorang peguam yang handal. Jadi saya berpendirian bahawa pertamanya kita perlu berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana sentiasa prihatin tentang kebajikan saksi-saksi terutamanya kanak-kanak dalam kes-kes melibatkan jenayah seksual kanak-kanak. Langkah ini sepatutnya memang diambil bagi perlindungan kanak-kanak yang telah pertamanya menjadi mangsa sesuatu perlakuan seksual yang menjadi jenayah yang dituduh di mahkamah, dan selepas itu perlu mengharungi tiap-tiap langkah sehinggalah kes itu dibicarakan, disiasat, mungkin dibawa ke hospital untuk mendapat keterangan DNA, darah dan sebagainya, dan selepas itu perlu dihadapkan ke mahkamah, perlu hadir di mahkamah beberapa kali untuk mengharungi perbicaraan. Pada masa yang sama, saya perlu menyatakan menurut mematuhi peraturan-peraturan Dewan, saya adalah seorang yang berkepentingan kerana seorang peguam. Dan saya pernah membela banyak anak guam yang dituduh untuk kesalahan-kesalahan seksual. Seorang bomoh, seorang muda di madrasah baru-baru ini, kes itu dilaporkan. Di mana kita lihat bahawa selepas perbicaraan itu bermula, kita mendapati bahawa kanak-kanak itu tidak bercakap benar. Memang, saya telah dalam sesi soal jawab mengasak kanak-kanak tersebut. Dan selepas kanak-kanak itu diasak berulang kali, beliau mula mendedahkan bahawa kononnya muda di madrasah itu telah menangkap 5 orang mereka ketika perlu bersolat, telah menonton video lucah dan telah dimarah oleh muda. Kemudian selepas seminggu, kesemua mereka telah pergi membuat laporan polis terhadap muda. Ini adalah sebuah madrasah yang dihormati di suatu lokasi, di Kedah. Dan akibat laporan polis ini, madrasah itu terpaksa ditutup. Dan saya mendapati bahawa persepsinya bila seorang bomoh atau muda dituduh, persepsi seseorang itu adalah memang beliau telah melakukannya. Tetapi dalam prinsipnya adalah seperti yang Berhormat Bangi kata tadi, a man, dengan izin Tuan Speaker juga merupakan seorang yang pernah mendakwa pesalah-pesalah di mahkamah. Saya difahamkan seorang yang walaupun bukan lawyer tapi seorang pendakwa yang digeruni oleh peguam bela. A man is innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah sehingga didapati bersalah. Saya cuma tidak mahu pindaan undang-undang ini
menyebabkan seseorang tertuduh itu dinafikan hak perbicaraan yang adil. Bayangkan, Mudin itu dituduh di mahkamah, selepas dituduh dihadapkan ke mahkamah session, dinafikan jamin. Telah berada di penjara Alostar selama 6 bulan sebelum Mahkamah Tinggi Sungai Petani membenarkan permohonan jamin saya. So saya tidak mahu, dan selepas perbicaraan tiba-tiba timbalan pendakwa raya selepas perkara ini didedahkan, selepas 3 atau 4 saksi dipanggil, menarik balik semua pertuduhan terhadap Mudin tersebut. Bayangkan, Mudin itu solat sujud di mahkamah. Sesuatu yang benar berlaku dan dilaporkan menjadi viral dalam media sosial. So saya di sini terpanggil, janganlah memang kita mahu melindungi hak kanak-kanak, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu mengimbangi hak seseorang yang dituduh, supaya kenapa ada peruntukan yang menyatakan tidak boleh mengemukakan soalan-soalan. Umpamanya saya baca, Tuan Speaker, saya menarik perhatian. Menghina, menakut-nakutkan, mengaibkan, mengganggu, menggusarkan, menyinggung, menindas atau mengulang secara tidak perlu. Siapa yang memutuskan? Kalau pihak magistrate mengatakan soalan yang berulang itu tidak boleh dibenarkan, tetapi tugas saya sebagai peguam untuk menyoal bertubi-tubi sehingga kebenaran itu dibuktikan di mahkamah. Kalau tidak, pihak pendakwa raya akan mengatakan bahawa perkara ini tidak disoal. Tuan Speaker, memandangkan masa tidak membenarkan saya meneruskan, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. Ini adalah isu dasar. Memang saya akui kita perlu melindungi jenayah seksual kanak-kanak. Dan seperti yang Muhammad Pasir Putih mengatakan, jangan lupakan kes-kes yang telah berlalu. Kita tidak boleh melepaskan kes-kes yang lalu. Saya ingin membaca satu berita dalam berita portal Channel News Asia dengan izin. Dalam bahasa Inggeris. On Wednesday, Senior Private Secretary to the Deputy Minister Primary Industries and Commodities Haziq Aziz appeared on his own Facebook confessing that he was the one man in the video and named Economic Affairs Minister Azmin Ali as a second individual. He claimed the pornographic video was taken on May 11 at 4 Point Hotel during Sandakan by-election. Kes yang dituduh, kita berbicara tentang hak seseorang yang diperlakukan jenayah seksual. Bagaimana dengan hak Haziq Aziz yang menuduh Azmin Ali, mantan ahli Parlimen Gombak, melakukan hubungan seks di hotel? Adakah perkara ini akan disiasat? Saya mohon penjelasan. Adakah mereka akan dituduh? Orang-orang ini akan dituduh. Saya memetik ucapan yang Muhammad Pasir Mas tadi. Perlakuan-perlakuan seksual yang telah berlalu jangan dibiarkan. Jangan kita lupa. Saya mohon penjelasan daripada Menteri atas perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Dipersilakan Yang Berhormat Pokok Senang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua memberi ruang untuk Pokok Sena juga terlibat membahaskan RUU Keterangan Saksi Kanak-Kanak Pindaan 2023. Secara prinsipnya, saya kira kita tidak mempunyai masalah untuk menyokong undang-undang yang dikemukakan ini sebagai kesinambungan terhadap pindaan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 yang baru diluluskan tadi. Apatah lagi peranan kita semua untuk memastikan kanak-kanak terpelihara dan selamat dalam negara ini. Saya juga berpandangan isu-isu jenayah seksual melibatkan kanak-kanak pada hari ini adalah antara masalah sosial yang besar dan parah dalam masyarakat. Kita wajar bersatu hati menyelesaikan masalah jenayah seksual ini kerana sepatutnya kanak-kanak mendapat perlindungan keselamatan sepenuhnya daripada sebarang bentuk ancaman, apatah lagi jenayah seksual. Namun apa yang menyedihkan adalah kanak-kanak juga menjadi mangsa jenayah ini. Tidakkah kita merasa masyarakat kita semakin tenat dengan kebejatan moral?
Tanpa tindakan yang drastik dan tegas, kita bimbang pada masa akan datang kita akan berhadapan dengan kes-kes jenayah seksual yang lebih parah daripada apa yang sedang kita hadapi, dan pada waktu itu banyak lagi rang undang-undang yang perlu untuk kita buat pindaan. Lalu pada saya, tanpa agama yang mencegah rintang, nescaya nafsu manusia akan pergi lebih jauh tanpa batasan dan pedoman. Tuan Di-Pertua, saya ingin menyentuh beberapa persoalan yang wajar diberi perhatian. Pertama, saya ingin mengetahui berapa kes melibatkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang sedang menghadapi prosedur di mahkamah ketika ini. Berapa kes pula yang mengalami penangguhan serta masih tergantung perbicaraannya, dan apakah faktor utama yang mendorong kepada perkara tersebut? Apakah ada kaitan dengan saksi yang sedang kita bahaskan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pindaan yang dikemukakan pada hari ini akan menyumbang kepada pengurangan kes-kes yang tertunggak ini? Apakah pindaan di bawah akta ini akan mempunyai kesan retrospektif terhadap kes-kes yang sedang berjalan di mahkamah? Yang ketiga, apakah kerajaan mempunyai perancangan untuk menambah bilangan mahkamah khas, khususnya di beberapa wilayah di utara, pantai timur dan juga di selatan? Yang keempat, sejauh mana pindaan terhadap akta keterangan saksi kanak-kanak ini akan memastikan cara penyoalan prosedur di mahkamah yang lebih mesra kanak-kanak sesuai dengan peringkat umur, sesuai dengan peruntukan tambahan di bawah Seksyen 6B. Tapi dalam masa yang sama, saya juga mengambil perhatian apa yang dibangkitkan oleh Jelutong, dan saya bersetuju dan berterima kasihlah di atas usaha Jelutong mempertahankan mudir tahfiz yang diceritakan tadi. Yang kelima, saya juga ingin mengetahui terhadap pemakaian pindaan Seksyen 2 dalam akta ini yang meningkatkan had umur saksi kanak-kanak pada umur 18 tahun. Sejauh mana kesan retrospektif terhadap perkara tersebut. Jadi itulah perkara yang suka untuk saya kemukakan. Terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok dipersilakan Yang Berhormat Padang Terap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Di-Pertua kerana memberikan saya peluang untuk membahaskan RUU keterangan saksi kanak-kanak. Pindaan undang-undang mengenai kesalahan seksual terhadap kanak-kanak dan undang-undang berkaitan dengan saksi kanak-kanak ini sangat berkait rapat di antara satu sama lain. Terlebih dahulu saya ingin memetik pernyataan masalah berkenaan saksi keterangan kanak-kanak yang ditulis oleh Jal Zabdi Muhammad Yusof, iaitu di antara kes jenayah yang sering kali melibatkan kanak-kanak sebagai saksi adalah kes rogol dan sumbang mahram, di mana kanak-kanak berkenaan sama ada menjadi mangsa ataupun mereka melihat kejadian berkenaan berlaku. Pada kebiasaannya, jenayah seksual seperti rogol dan sumbang mahram berlaku di tempat yang tertutup dan tidak dapat dilihat oleh pihak lain. Ini bermakna tidak terdapat saksi lain yang melihat kejadian rogol atau sumbang mahram yang berlaku itu. Oleh itu, pihak pendakwa terpaksa membina kes mereka berdasarkan kepada keterangan mengikut keadaan. Keterangan daripada kanak-kanak yang menjadi mangsa dan juga lain-lain keterangan untuk menyokong kesimpulan bahawa tertuduh telah melakukan jenayah berkenaan. Keterangan daripada pihak lain seperti ibu, bapa, rakan dan polis sekiranya bersumberkan kanak-kanak yang menjadi mangsa merupakan keterangan sokongan yang lemah. Keterangan pihak-pihak ini juga agar terjejas sekiranya kredibiliti kanak-kanak menjadi saksi itu tercabar. Apabila keterangan saksi kanak-kanak itu tercabar, maka tiada lagi keterangan yang kukuh terhadap tertuduh dan beliau akan terlepas. Apabila kanak-kanak menjadi saksi utama, maka isu berkenaan dengan kredibiliti kanak-kanak sering ditimbulkan, terutamanya sekiranya kanak-kanak itu adalah sangat muda. Persoalannya ialah, adakah kanak-kanak merupakan saksi yang tidak boleh dipercayai? Adakah kanak-kanak suka mereka-reka cerita? Adakah kanak-kanak suka berfantasi dan tidak dapat membezakan dengan sesuatu yang realiti? Saya ingin menyentuh tentang pindahan had umur saksi kanak-kanak. Seperti mana kita tahu, Akta 676 Seksyen 2 yang mentafsirkan saksi kanak-kanak sebagai seorang yang berumur 16 tahun tidak selaras dengan Konvensyen mengenai hak kanak-kanak, Akta Umur Dewasa 1971, Akta Kanak-kanak 2001 dan Akta 792
yang kesemua telah mendefinisikan kanak-kanak adalah di bawah umur 18 tahun. Namun saya ingin meminta sedikit penerangan daripada pihak Menteri berhubung cadangan pinaan had umur saksi kanak-kanak, iaitu apakah justifikasi dinaikkan had umur 16 kepada 18 tahun untuk mendefinisikan kanak-kanak. Yang kedua, remaja kita pun maklum pada umur 17-18 tahun, remaja cukup matang dalam berfikir dan bercakap, malah mindanya sudah menghampiri tahap dewasa. Adakah mereka perlu ditakrifkan sebagai saksi kanak-kanak? Jadi minta penjelasan dari pihak-pihak menteri. Kita memahami niat baik untuk memperluaskan had umur saksi kanak-kanak demi membela hak mereka di sisi undang-undang. Cuma minta penerangan daripada menteri sejauh mana kesaksian tersebut boleh dipercayai. Ada tak kemungkinan kesaksian ini daripada cerita yang direka-reka? Yang keempat, yang seterusnya, seperti mana yang dibangkitkan oleh Kota Baru dan juga Pokok Sena, saya juga ingin bertanya benda yang sama. Apakah pindaan akta ini secara retrospektif? Jika tidak, adakah ia akan memberikan impak kepada kes-kes berhubung saksi kanak-kanak antara 16-18 tahun yang masih sedang berlangsung di mahkamah? Seterusnya saya ingin menyentuh tentang pendengaran khas. Bilakah kerajaan bercadang untuk meminda Seksyen 6-2-A supaya transkrip bahasa asal rakaman video dapat diterima sekiranya transkrip bahasa asal tidak dapat disediakan? Yang kedua, bagaimanakah mekanisme pendengaran khas yang dicadangkan oleh kerajaan? Adakah melalui mahkamah ataupun bentuknya bagaimana? Kita perlu pastikan suasana persekitaran yang selamat perlu disediakan bagi kanak-kanak ini berasa selesa untuk memberikan keterangan. Dan yang terakhir, Tuan Yang di-Pertua, tentang Seksyen 6B larangan soalan-soalan tidak wajar. Mahkamah wajar melarang soalan-soalan tidak wajar diberikan kepada mangsa ketika proses mendapatkan keterangan. Dalam masa yang sama, kes-kes tertentu kanak-kanak kelainan upaya jenis autism atau masalah mental yang lain merupakan saksi atau mangsa kes. Jadi mungkin ada keperluan untuk menggunakan leading question bagi menjadikan sesi pertanyaan lebih efektif bagi memperolehi maklum balas daripada kanak-kanak tersebut. Jadi soalan saya kepada kementerian, adakah kerajaan akan mempertimbangkan untuk memperincikan garis panduan bagi mengecualikan larangan penggunaan soalan-soalan tidak wajar berbentuk leading question? Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang pembahas yang terakhir, Yang Berhormat Rantau Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua kerana beri peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan pindaan terhadap RUU keterangan saksi kanak-kanak. Pertama kali saya mengharapkan supaya pindaan ini akan dapat menambahkan lagi untuk memberi keadilan terutama kepada kanak-kanak yang terlibat, dan kita mengharapkan supaya isu-isu yang berkaitan ini dapat diadili dengan sebaiknya. Saya ingin penjelasan setakat ini jumlah mahkamah khas dalam negara kita adakah mencukupi dan apakah program cadangan kerajaan untuk menambahkan lagi bilangan mahkamah khas supaya ia mencukupi dengan keperluan kes-kes yang ada di seluruh negara, dan berapa ramai ke pakar-pakar terutama yang melibatkan isu keterangan kanak-kanak ini yang ada dalam negara kita setakat ini, terutama yang berkeperluan khas. Dan saya ingin juga penjelasan berkaitan dengan pindaan Seksyen 6B berkaitan dengan larangan soalan-soalan tidak wajar. Jadi saya ingin penjelasan. Jadi dalam keadaan bagi mereka yang memerlukan pakar-pakar perubatan, mungkin dalam mengendalikan kes yang memerlukan bimbingan orang-orang yang mahir, adakah pakar-pakar ini dilibatkan dalam keterangan, mengambil keterangan terhadap kanak-kanak? Dan begitu juga adakah mereka juga sekiranya memerlukan penjaga kanak-kanak? Kadang-kadang kanak-kanak ni memerlukan orang yang rapat hubungan dengan dia untuk dia memberi tahu, bercakap. Jadi adakah dilibatkan penjaga kanak-kanak ataupun guru ataupun tenaga pengajar terutama bagi mereka yang berkeperluan khas ini dalam berkomunikasi dalam memberi keterangan kepada pendakwa raya? Dan saya ingin penjelasan juga iaitu dari sudut bagaimana kalau dia melibatkan kanak-kanak yang mental, bagaimana cara pengurusannya
dan begitu juga kalau mangsa ni kanak-kanak ni juga adalah kanak-kanak yang mahir, belum mampu bercakap, maknanya masih lagi dalam keadaan kanak-kanak bawah umur yang masih bawah umur 3-4 tahun ataupun bayi. Jadi bagaimana penyelesaian terhadap isu ini dan apakah usaha kerajaan untuk menambah baik kaedah pendengaran prabicara yang sedia ada, terutama bagi kanak-kanak yang berkeperluan khas ini. Dan saya ingin juga sebagaimana sahabat-sahabat yang lain juga ingin penjelasan tentang berkaitan dengan masalah kenaikan umur saksi tadi, iaitu umur saksi daripada 16 hingga 18 tahun. Jadi 18 ni sebagaimana kita tahu undang-undang negara kita dah boleh mengundi. Jadi mereka bukan lagi maknanya bukan kanak-kanak kalau nak banding dengan umur yang sebelum itu. Jadi bagaimana pertimbangan ini diambil kira dan apakah kerajaan bercadang untuk meminda Seksyen 62(a) supaya manuskrip bahasa asal rakaman video dapat diterima sekiranya transkrip bahasa asal tidak dapat disediakan. Itu saja Tuan Dipertua. Terima kasih. Telah berbahas seramai 8 orang yang berhormat. Sebelum Menteri menjawab, it has been bugging my mind in curiosity, Yang Berhormat Menteri. Saya mendakwa di Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session hampir 10 tahun. Jadi maybe boleh clearkan sikit tak? One is, adakah dengan amendment ini Akta Keterangan 1960 diketepikan dan adakah ditetapkan had pesalah? Seumpamanya di dalam Penal Code 10 tahun ke bawah tidak boleh melakukan kesalahan. 10 ke 12 bila mereka berfikiran waras. Adakah benda-benda ini dah ambil kira? Untuk selanjutnya disilakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. 10 minit dah. Jika perlu. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kalau saya tak boleh jawab Tuan Dipertua, saya bagi jawapan bertulis. Baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan Undang-Undang Keterangan Saksi Kanak-Kanak Pindaan 2023 yang berhormat Bangi, Kota Baru, Subang, Pasir Putih, Jelutong, Pokok Sena, Rantau Panjang dan juga Padang Terap. Saya ucapkan terima kasihlah sebab saya tahulah dalam kita ni berpuasa pada hari ini dan saya rasa lepas ni ada 2 lagi pindaan yang besar kepada hukuman mandatory. Jadi agaknya yang berhormat yang ada dalam Dewan ni masih di sini, saya ucap terima kasih kerana bersemangat masih di sinilah. Pertama sekali, saya rasa Yang Berhormat Speaker, disebabkan soalan ni daripada semua Yang Berhormat tanya ni banyak yang overlapping. Biar saya jawab bagi pihak isu saja. Saya tak usah sebut nama-nama Yang Berhormat sebab Kota Baru pun tak ada kan. Saya sebut-sebutkan saya tak boleh jawab sebab tak ada di sini. Tapi saya jawab di segi isu. Sebab pindaan kita kepada pindaan perkara yang besar yang saya sebut tadi. Pertama sekali saya rujuk pada umur 18 tahun ke bawah. Saya rasa banyak kita tak tahu Yang Berhormat banyak timbul di sini bahawa kita sama ada semua kanak-kanak dalam negara kita bila dia didefinisikan kanak-kanak adalah Akta Kanak-Kanak, iaitu Akta Kanak-Kanak 2001. Akta Kanak-Kanak 2001 ni Tuan Yang Dipertua mempunyai definisi kanak-kanak. Ini adalah dengan izin ibu kepada akta untuk kanak-kanak. Bermakna kita berkiblatkan akta ini. Dan dalam definisi kanak-kanak di sini dengan izin means any person under the age of 18 years, maknanya bawah 18 tahun. Jadi disebabkan oleh akta ibu ini, pindaan yang kita buat ni supaya dia selari. Kalau tidak kepada Akta Evidence Act, Child Evidence Act ni, iaitu Akta 676, pembacaan dia berlainan. Itu sebabnya kita membuat pindaan supaya dia berikat kepada Akta Kanak-Kanak 2001. Itu jawapan saya yang pertama. Keduanya, Yang Berhormat sahabat saya Rantau Panjang tanya tentang umur mengundi. Dia kata 18 tahun dah boleh undi, takkan kita masih nak lihat sebagai kanak-kanak Jadi saya jawab, sebenarnya Yang Berhormat perlulah ditekan bahawa pindaan penempatan hak umur yang disebut oleh saya tadi ialah 18 tahun ke bawah. Dan bila mengundi Yang Berhormat sebenarnya ialah 18 tahun ke atas. Maknanya cut off point tu dengan izin Tuan Yang Dipertua ialah 18. 18 ke atas dia mengundi. Sebelum dia 18 dia kena terikat dengan undang-undang saksi kanak-kanak 2007. Itu perbezaan dia lah. Itu yang dikemaskinikan oleh pihak Jabatan Peguam Negara Tuan Yang Dipertua. Kemudian saya sebut tentang isu special hearing. Banyak Yang Berhormat sebut
special hearing ni adakah ia sesuatu yang berlainan? Sebenarnya kalau kita tengok rang undang-undang Blue Bill yang kita letak atas meja dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, dia dibaca berikat dengan Akta Keterangan Kanak-kanak. Dia mengatakan perkataan bahasa Malaysia dia, pendengaran khas dia, Tuan Yang Dipertua, perenggan 68A, pasal 6A, dia kata apa? Jika, maknanya mahkamah ada hak untuk memilih kalau dia nak, bukannya diwajibkan. Sebab dalam bahasa orang putih, 6A, special hearing dengan izin, where the court directs. Maknanya ada kemungkinan mahkamah tidak mahu adanya pendengaran khas. Tetapi dalam keadaan kes di mana dalam fasa 6A, bracket 1, 2, 3, kita banyak menekan semua kepada keputusan mahkamah. Sebab ada situasi yang mana mahkamah memikirkan adalah wajar pendengaran khas itu dilakukan. Jadi bererti sistem keadilan itu ada. Selepas pendengaran khas ni, apa yang dibawa dalam examination in chief, cross examination, kemudian re-examination, dia akan bawa kepada mahkamah yang betul tu. Tetapi dalam saya punya perbahasan mukadimah saya menerangkan masalah mahkamah tu, yang mana Yang Berhormat banyak tanya, berapa banyak mahkamah kita ada hari ini? Mahkamah khas kanak-kanak kita wujudkan setakat ni ada 5 saja. Tapi Yang Berhormat dan Menteri selaku Menteri Kewangan memberikan penambahan bajet supaya kita dapat mewujudkan 20 lagi mahkamah. Tapi itu mahkamah untuk perbicaraan yang biasa. Tetapi pendengaran khas ni dalam pasal 6A, dia memberikan kuasa untuk mahkamah menentukan tempat kat mana. Terpulanglah pada mahkamah. Yang berlaku hari ini, Tuan Yang Dipertua, bila kanak-kanak membuat laporan polis, dia ada apa yang disebut sebagai CIC, iaitu yang disebut yang dipakai di bawah D11 dia apa yang disebut Child Interview Center. Dalam beberapa bidang kuasa negara di luar, Tuan Yang Dipertua, mereka ada one stop center untuk kes kanak-kanak. Sebab dia tahu bahawa elemen kanak-kanak itu berlainan daripada orang dewasa. Tetapi yang kita wujud di sini ialah apa yang disebutkan sebagai pemilihan, tidak dianggap sebagai satu yang wajib. Kemudian kalau kita tengok dalam pasal 6A bracket 3, dia kata, izinkan saya Tuan Yang Dipertua, dia kata jika keterangan saksi kanak-kanak telah diberikan melalui satu pendengaran khas, saksi kanak-kanak itu tidak boleh dipanggil semula. Maknanya kita tak boleh panggil sebab kita pakai recording yang ada untuk pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula. Selanjutnya, melainkan, maknanya ada kemungkinan kanak-kanak tu boleh dipanggil balik dalam pendengaran khas untuk mahkamah yang biasa tu berpuas hati bila contohnya pemeriksaan itu diminta satu pihak kepada prosiding itu disebabkan setelah pihak itu menyedari pada masa keterangan itu direkodkan mengenai hal perkara tidak dapat dipastikan oleh pihak itu dalam usaha yang munasabah, ataupun B, demi kepentingan keadilan. Jadi kita sebut, maknanya hakim tu diberikan kuasa untuk memutuskan semula. Tak semesti bahawa dilihat sebagai suatu mandatory adanya pendengaran khas, tak boleh ada pendengaran biasa. Kemudian pendengaran khas dikuncikan semua. Tidak, kita masih buka supaya hakim diberikan kuasa. Tapi saya ucap terima kasih pada Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat Mangi. Banyak Yang Berhormat sebut tentang kepakaran, pengkhususan mesti kita wujudkan dengan pindaan ini. Kalau tidak begitu adil pada sistem yang kita nak wujudkan ni, kemahiran tu tidak ada pada hakim. Setakat ni Tuan Yang Dipertua, hakim-hakim kita sebenarnya hakim yang pakar. Tetapi disebabkan kadang-kadang hakim terpaksa melalui kenaikan pangkat, ini wujud pula hakim baru. Itu sebab saya telah berbincang dengan Ketua Hakim Negara bahawa dalam kes-kes jenayah seksual kanak-kanak, kalau boleh, adanya satu sistem yang mana hakim tu betul-betul pengkhususan yang ada. Jadi alhamdulillah Ketua Hakim Negara pun memahami bahawa kepakaran itu diperlukan. Okey, poin yang ketiga, saya dengar banyak sahabat-sahabat saya ni banyak menimbulkan isu tentang soalan tidak wajar. Terutama sekali Kota Baru, sahabat baik saya Julutong, ialah peguam bela. Dia memang ada hak nak tanya soalan. Tapi Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, saya rasa kita tak bolehlah menganggap bahawa pindaan yang kita nak wujud ni adalah sesuatu yang out of the ordinary. Sebab kalau Tuan Yang Dipertua tengok dalam Akta Keterangan sendiri, the Main Evidence Act 1950, Akta 56, Akta 56 dia ada berapa section yang memberikan mahkamah kuasa untuk menahan soalan dengan izin. Saya sebut Section 151 dalam bahasa Inggeris. Indecent and scandalous question. The court may forbid any question or inquiry which regards to be incident or scandalous. Maknanya dalam kes mahkamah dewasa pun, hakim boleh memainkan peranan dalam keterangan. Section 151, indecent and scandalous question tak boleh ditanya. Kemudian Section 152, questions intended to insult or annoy pun tak boleh tanya.
Kemudian kalau kita tengok daripada section 149, question not to be asked without reasonable ground. Akta kita yang memberikan panduan kepada semua peguam bela dan peguam cara di mahkamah ialah Akta Keterangan 1950. Dan dah ada section kata tak boleh tanya soalan yang dianggap tidak adil. Jadi bila bertajuk kepada akta jenayah, akta keterangan kanak-kanak yang kita buat pada hari ini, kita letakkan klausa yang khas iaitu 6B dalam pindaan akta ibu dia supaya soalan tidak wajar tu dituliskan sebab akta ini ialah akta khas untuk saksi kanak-kanak. Jadi kita tak nak imply bila tertakluk pada isu kanak-kanak kita baca dengan akta ibu iaitu Akta Keterangan 1950. Kita nak wujudkan ini sebagai satu pendekatan yang dapat membantu. Jadi dalam seksyen fasal 6B yang kita nak masukkan, ialah mahkamah hendaklah melarang apa-apa soalan tidak wajar kepada saksi kanak-kanak yang didapati oleh mahkamah sebagai memperdaya atau mengelirukan, menghina, menakut-nakutkan, mengaibkan, mengganggu, menggusar, menyindung, menindas atau mengulang secara tidak perlu, memperkecil-kecilkan dengan cara dan nada yang selainnya tidak sesuai dan tidak berasas malah yang membuat tanggapan stereotip berdasarkan jantina, ras, budaya, etnik, umur, ketidakupayaan saksi kanak-kanak itu. Berarti di sini kita tidak boleh melihat bahawa fasal ini diwujudkan seperti satu pendekatan yang tidak adil kepada yang dituduh. Sebab modus operandi ataupun pendekatan yang wujud dalam Akta Keterangan itu sendiri 1950 mempunyai seksyen-seksyen yang membenarkan hakim untuk memainkan peranan, untuk menghalang soalan-soalan yang dilihat sebagai tidak adil. Tetapi di sini saya nak berikan keyakinan kepada yang berhormat sekalian. Kita harus menerima bahawa jenayah seksual kanak-kanak di mana akta yang saya sebut tadi itu yang dibaca bersama dengan Akta Keterangan Kanak-kanak ni dan dibaca bersama dengan Akta Kanak-kanak 2001 ni, pindaan yang kita buat kepada Akta Keterangan ini tidak bersifat kepada ke belakang. Soalan yang berhormat banyak tanya. Dia tidak ke belakang. Tetapi pindaan ini apabila ia dilaksanakan, digazetkan, maka kes-kes yang mengendali kes kanak-kanak boleh terpakai segala elemen-elemen keterangan yang wujud dalam Akta Keterangan Kanak-kanak. Jadi sebenarnya saya nak cakap kepada semua yang berhormat di sekeliling ini, pindaan yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini adalah kepada akta yang sudah wujud. Dan akta pindaan ini yang dipinda ini adalah sebenarnya pindaan pada standard antarabangsa. Saya tahu yang berhormat, macam yang berhormat ada sebut tentang sepatutnya kanak-kanak tak payahlah dipanggilkan sebagai saksi. Kita bolehlah ambil orang dewasa untuk membantu kanak-kanak. Tapi masalahnya, Tuan Yang Di-Pertua, dalam kes-kes ini daripada survey yang telah dibuat sebenarnya, saya rasa macam seganlah nak cakap, tapi kebanyakannya berlaku. Banyak kes-kes ini berlaku kepada orang Melayu Islam. Di mana bukan saja menjadi mangsa tetapi menjadi kepada pelaku. Jadi itu sebabnya kesimpulan saya dalam pindaan dua akta ini ialah bukan saja undang-undang yang perlu diubah tetapi mentaliti masyarakat itu sendiri. Itu sebab selepas ini bahagian undang-undang akan bercakap dengan Kementerian Perpaduan iaitu Jabatan Hukum Tetangga, bahagian hukum tetangga, Kementerian Belisukan, Kementerian Pelajaran supaya kita memberikan mereka penerangan kerana masyarakat setempat sebagai jiran perlu membantu kerajaan untuk mengurangkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini. Dengan itu Yang Di-Pertua, yang mana saya tak sempat jawab, saya akan bagi jawapan bertulis, tapi saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat kerana memberikan pandangan, teguran dan juga cadangan, dan insya-Allah seperti yang saya sebut daripada awal perbahasan saya sebutkan bahawa pindaan kepada undang-undang keterangan ini hanya fasa 1. Pada sesi parlimen akan datang kita akan buat pindaan kepada fasa kedua. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibaca kali kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju rang undang-undang dibaca kali kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk memindah Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007. Majlis dalam jawatan kuasa. Bentara.
Fasal-fasal 1 hingga 6. Memandangkan tidak ada perbahasan, pasal-pasal 1 hingga 6 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Bentara. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 telah ditimbangkan dalam jawatankuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa menyokong? Saya menyokong Tuan Yang Di-Pertua. Baik. Masalahnya ialah rang undang-undang dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, rang undang-undang dibaca kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk minda Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007. DR 5/2023, Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan Pindaan 2023, bacaan kali yang kedua. Menteri. Minta maaf. Tuan Di-Pertua, saya mohon mencadangkan rang undang-undang bersama suatu akta untuk minda kanun keseksaan. Bacakan kali yang kedua sekarang. Tuan Di-Pertua, rang undang-undang yang akan saya bentangkan adalah Akta Kanun Keseksaan Pindaan 2023 yang melibatkan peruntukan berhubung kesalahan menghendap atau stalking dengan izin. Perlakuan menghendap pada kebiasaannya melibatkan beberapa siri perbuatan seperti mengikuti atau mengekori seorang atau melakukan sesuatu gangguan ataupun harassment dengan izin dengan secara berulang-ulang sama ada dalam kehidupan sebenar atau di alam maya sehingga menimbulkan ketakutan kepada mangsa terhadap kecederaan atau pelakuan yang mungkin mengakibatkan kematian. Pada 30 hari bulan, Pada 30 hari bulan Mei 2019, mantan yang YB Menteri minta maaf. Thank you. I think it's okay. Minta maaf, Tuan Di-Pertua. Pada 30 bulan Mei 2019, mantan Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang telah menerima kertas cadangan daripada Pertubuhan Bukan Kerajaan yang dikenali sebagai Pertubuhan Pertolongan Wanita, the Women's Aid Organisation WAO, yang telah mencadangkan supaya undang-undang perlakuan mengganggu dan menghendap diperkenalkan di negara ini. Dalam hal itu, pada 2 hari bulan Julai 2019, kerajaan telah menubuhkan Jawatan Kuasa Kerja Kajian Dasar mengenai perlakuan mengganggu dan menghendap yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti isu-isu berhubung kesalahan menghendap dan mendapat keputusan dasar di dalam penggubalan peruntukan
undang-undang berhubung kesalahan menghendap ini melalui beberapa mesyuarat yang telah diadakan oleh jawatan kuasa ini. Selain itu, beberapa siri perbincangan dan bengkel bersama-sama dengan pemegang taruh bagi membincangkan hala tuju serta penyediaan dasar dan cadangan perundangan perlakuan mengganggu dan menghendap juga telah pun diadakan. Antara pihak-pihak pemegang taruh yang terlibat dalam sesi mesyuarat, bengkel dan libat urus adalah seperti berikut. Pertama, bahagian pendakwaan Jabatan Peguam Negara. Kedua, Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Keempat, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kelima, Kementerian Kesihatan Malaysia. Keenam, Polis Diraja Malaysia. Ketujuh, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ke-8 Jabatan Penjara Malaysia, ke-9 Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, ke-10 Majlis Peguam Malaysia, ke-11 Ahli Akademik dari UiTM, ke-12 Women's Aid Organisation dan ke-13 Lembaga Kaunselor Malaysia. Dalam penyediaan dasar dan undang-undang anti menghendap, aspek-aspek penting yang diberi perhatian adalah seperti pemantauan parameter yang khusus berhubung elemen bagi peruntukan kesalahan mengganggu dan menghendap yang telah dibangunkan berdasarkan faktor-faktor seperti kesesuaian dan senario sebenar di negara ini. Ini adalah bagi memastikan... Yang Berhormat Menteri, sebentar. Yang Berhormat, kalau nak bermesyuarat, di luar lah ya. Saya di sini boleh dengar apa cerita yang nak bercakap. Ya. Perkara 41 tu jelas. Ya. Yang Berhormat, silakan. Tekan Yang Berhormat. Seperti yang saya katakan tadi, Tuan Yang di-Pertua, dalam penyediaan dasar dan undang-undang anti menghendap, aspek-aspek penting yang diberi perhatian adalah seperti penentuan parameter yang khusus berhubung elemen bagi peruntukan kesalahan mengganggu dan menghendap yang telah dibangunkan berdasarkan faktor-faktor seperti kesesuaian dan senario sebenar di negara ini. Ini adalah untuk memastikan undang-undang berkenaan dibentuk mengikut acuan Malaysia bagi mengelakkan sebarang permasalahan atau komplikasi sekiranya ia dilaksanakan kelak. Selain itu, aspek siasatan, pendakwaan, pembuktian dan hukuman serta perlindungan kepada mangsa perlakuan mengganggu dan menghendap turut diteliti. Tuan Yang di-Pertua, rang undang-undang ini bertujuan untuk meminda kanun keseksaan ataupun Akta 574. Tujuan pindaan ini adalah untuk memasukkan kesalahan baru menghendap ke dalam Akta 574 seperti berikut. Pertamanya, fazal pertama mengandungi tajuk ringkas dan bertujuan untuk memberi menteri kuasa untuk menetapkan tarikh permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Fazal kedua bertujuan memasukkan seksyen baru iaitu seksyen 507A ke dalam Akta 574 untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan menghendap termasuk perbuatan yang dianggapkan sebagai kesalahan. Fasal kedua juga mengadakan peruntukan hukuman bagi kesalahan menghendap iaitu pemenjaraan sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, rasional bagi meminda kanun keseksaan untuk menjadikan perlakuan menghendap sebagai suatu kesalahan jenayah adalah seperti berikut. Pertamanya, perlakuan mengganggu dan menghendap boleh menimbulkan perasaan takut dan bimbang kepada mangsa. Perlakuan ini boleh mencapai ke tahap di mana mangsa boleh dicederakan dan sehingga ada yang mengakibatkan kematian. Selain itu, perlakuan ini turut memberikan implikasi serius terhadap kesihatan mental mangsa akibat diganggu dan dihendap bagi jangka masa yang lama. Hasil tinjauan dengan izin Understanding Malaysians Experiences of Stalking oleh sebuah syarikat penyelidikan iaitu dengan kerjasama bersama WAO mendapati senario perlakuan mengganggu dan menghendap di Malaysia adalah meluas di mana 36% rakyat Malaysia pernah dihendap dan merasa ketakutan, 12% mendapat ancaman dan sebanyak 17% telah mendapat kecederaan.
Hasil tinjauan juga mendapati perlakuan mengganggu dan menghendap memberi kesan negatif kepada kehidupan seharian rakyat Malaysia daripada segi aktiviti ekonomi, sosial, rekreasi dan hal ehwal penjagaan kanak-kanak. Manakala sebanyak 69% daripada rakyat Malaysia percaya bahawa perlakuan mengganggu dan menghendap merupakan satu kesalahan. Ketiga, negara-negara luar telah pun mengambil inisiatif lebih awal dalam mewujudkan undang-undang berkaitan perlakuan menghendap ini. Bagi tujuan pindahan ini, rujukan terhadap model perundangan beberapa buah negara seperti Singapura, United Kingdom dan juga India telah dilaksanakan dengan tujuan mengenal pasti modal perundangan yang sesuai sebagai penanda aras. Singapura telah memperuntukkan perbuatan mengganggu dan menghendap sebagai satu kesalahan jenayah di bawah dengan izin Protection from Harassment Act 2014 atau POHA. Negara India pada tahun 2013 telah melakukan pindahan ke atas Indian Penal Code dan memasukkan perlakuan menghendap di bawah Seksyen 354D. Manakala di United Kingdom telah mengubah undang-undang seperti United Kingdom Protection from Harassment Act pada tahun 1997 dan telah dipindah pada tahun 2012 bagi memasukkan undang-undang berkaitan kesalahan menghendap. Pindahan kepada Akta 574 ini telah melibatkan dan mengambil kira pandangan setiap lapisan masyarakat melalui beberapa siri libat urus menerusi pelbagai platform terutamanya bersama WAO, termasuklah sesi yang turut melibatkan penyertaan beberapa orang mangsa perlakuan hendap. Proses ini secara tidak langsung memberi hak kepada setiap individu untuk menyuara pandangan terhadap cadangan pindahan ini. Oleh itu, penetapan dasar dan perundangan anti menghendap dalam pindahan ini adalah berdasarkan kepada input dan maklum balas menyeluruh dan diterima daripada semua pihak. Dimensi kelakuan menghendap pada masa kini semakin mencabar kerana tidak lagi terhad kepada kelakuan secara fizikal, tetapi turut melibatkan kelakuan menghendap secara maya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Pindahan kepada Akta 574 ini akan turut merangkumi kesalahan menghendap yang dilakukan menerusi platform media sosial dengan matlamat untuk menangani kesalahan menghendap secara menyeluruh. Selain itu, Tuan Yang di-Pertua, pindahan kepada Akta 574 turut memasukkan perbuatan tracking sebagai salah satu kategori kesalahan menghendap di bawah peruntukan baru ini. Tracking merupakan perbuatan menjejaki seorang atau mangsa tanpa elemen secara fizikal oleh mana-mana orang dengan menggunakan apa-apa peralatan ataupun device atau apa-apa kaedah lain, contohnya kamera tersembunyi atau GPS tracker bagi tujuan menghendap dan si pelaku juga tidak berada berdekatan dengan mangsa ketika melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, kesalahan mengekori dan menjejaki mangsa untuk tujuan menghendap tidak terhad secara fizikal sahaja tetapi diperluaskan dengan turut mengambil kira perbuatan menjejaki dengan menggunakan apa-apa peralatan. Seterusnya, rang undang-undang ini memperkenalkan hukuman penjara dan denda yang lebih berat bagi membendung kemudaratan yang boleh berlaku akibat daripada perbuatan mengganggu dan menghendap ini. Pindahan kepada Akta 574 ini juga antara satu bentuk pencegahan sebelum sesuatu jenayah berlaku kepada mana-mana mangsa yang mungkin telah diganggu dan dihendap beberapa kali atau berbulan-bulan lamanya. Perlakuan menghendap adalah sukar untuk dibuktikan sebagai satu kesalahan jenayah di bawah Seksyen 507 Akta 574 yang sedia ada kerana peruntukan tersebut bersifat umum ataupun general. Sehubungan itu, pindahan kepada Akta 574 dengan memasukkan peruntukan baru iaitu Seksyen 507A berhubung perlakuan menghendap adalah lebih spesifik dan memudahkan siasatan pihak berkuasa. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan rasional yang telah pun dinyatakan adalah menjadi hasrat kerajaan agar melalui peruntukan
undang-undang yang jelas ini dapat melindungi mangsa dan mampu mengurangkan risiko pelaku bertindak secara lebih agresif atau ganas. Pada masa yang sama, dengan wujudnya peruntukan undang-undang ini dapat membuktikan tindakan proaktif kerajaan untuk mengatasi masalah perlakuan menghendap dan meletakkan kedudukan Malaysia setara dengan negara yang lain yang telah lama mewujudkan undang-undang berkaitan perlakuan menghendap ini. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon untuk mencadangkan. Sekian, terima kasih. Ada sesiapa penyokong? Saya mohon menyokong. Baik, Menteri. Ahli yang berhormat, masalah yang hadapan ialah rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda kanun keseksaan dibaca kali kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Di hadapan saya telah disenaraikan seramai 8 orang untuk berbahas, iaitu dimulakan dengan Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Jeli, Yang Berhormat Kuala Selangor, Yang Berhormat Masjid Tanah, Yang Berhormat Bakri, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Langkawi. Ya. Dipersilakan Yang Berhormat Jelutong memulakan. Terima kasih Tuan Speaker. Saya telah mendengar dengan teliti penjelasan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri. Ini adalah sesuatu undang-undang yang amat diperlukan, di mana saya percaya apa yang telah berlaku beberapa tahun ini, sejak kebelakangan ini, telah menjustifikasikan pembentangan undang-undang ini. Saya pernah membaca dalam laman Facebook kejadian di mana seorang wanita yang telah menerima cemohan dan juga kritikan. Beliau merupakan wanita itu mendiang, merupakan seorang yang giat aktif dalam Facebook. Mungkin seorang yang selalu membuat promosi-promosi melalui Facebook. Dan saya lihat bahawa dalam salah satu kejadian selepas beliau menerima macam-macam kritikan dan cemohan melalui Facebook, kalau tak silap saya, terdapat juga berita yang menyatakan bahawa beliau telah membunuh diri. Saya di sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Timbalan Menteri dan kepada pegawai-pegawai yang terlibat di dalam membentangkan rang undang-undang ini. Cuma saya ingin menyarankan supaya pihak Polis Diraja Malaysia meningkatkan lagi tahap kesiapsiagaan, terutamanya berkenaan dengan teknologi yang akan digunakan untuk menyiasat kes-kes begini. Kerana seperti yang telah dinyatakan oleh Timbalan Menteri tadi, menghendap, mengikuti, mengekori boleh dilakukan melalui GPS dan juga melalui kamera tersembunyi, malahan melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui TikTok dan macam-macam kaedah media sosial. Cuma saya ingin menyeru kepada Timbalan Menteri supaya kita menerima ataupun menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, di mana kita dapat mungkin memandangkan Timbalan Menteri mengatakan bahawa undang-undang ini digubal supaya mengangkat Malaysia ke tahap yang sama dengan Amerika Syarikat, England dan negara-negara Eropah yang lain. Tahap kesiapsiagaan pihak PDRM untuk menyiasat juga perlu diberi perhatian. Saya minta maaf Tuan Pengerusi, memang perkara ini adalah berkaitan. Kita lihat baru-baru ini, saya tidak mahu mengulangi kejadian yang melibatkan satu video yang tular, video seks yang tular yang telah saya nyatakan tadi, mantan ahli Parlimen Gombak, di mana beliau dikatakan melakukan sesuatu perlakuan seks di sebuah hotel di Sandakan. Pihak PDRM memberi penjelasan bahawa tidak ada sebarang siasatan boleh dilakukan kerana mereka tidak boleh mengenal pasti orang-orang yang terlibat dalam video tersebut. Saya terperanjat dengan penjelasan itu. Bayangkan kalau saya membuat laporan bahawa ada orang yang mengekori saya, ada orang yang mengendap saya,
perkara ini disiasat oleh PDRM. Tiba-tiba ada rumusan daripada pegawai penyiasat bahawa tidak ada sebarang tindakan boleh diambil kerana mereka tidak dapat mengesan rupa paras orang yang dikatakan menghendap atau mengekori saya. So, sebab itulah saya menggunakan kesempatan ini untuk menyeru Timbalan Menteri untuk memberi perhatian kepada perkara ini kerana ini adalah perkara serius, sesuatu yang pernah berlaku di mana Ketua Polis Negara mengatakan, oh, tidak ada sebarang tindakan yang boleh diambil kerana selepas disiasat oleh pihak forensik, kita tidak boleh mengesan siapakah dua individu. Walaupun ada yang mengatakan bahawa rupanya seorang itu paras, rupanya seperti mantan ahli Parlimen Gombak, Azmin Ali, yang ketika itu merupakan seorang menteri. Pada masa yang sama, saya mohon pengesahan daripada Yang Berhormat Menteri. Memang kita mahu undang-undang ini melindungi wanita, ya, kerana kita tahu bahawa undang-undang ini pada asalnya merupakan sesuatu undang-undang yang digubal untuk melindungi wanita. Dalam istilah bahasa Inggeris mereka katakan, it's important, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. We must protect women at all costs, dengan izin. Tapi saya juga percaya bahawa undang-undang ini juga boleh digunakan untuk melindungi kaum lelaki. Kerana ada juga lelaki yang menjadi mangsa diekori, dihendap, dituruti oleh seorang wanita yang mengidamkan lelaki tersebut. Jadi saya cuma mohon penjelasan bahawa undang-undang ini juga boleh digunakan untuk memberi perlindungan yang sama kepada kaum wanita dan lelaki. Sekian, terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Dipersilakan Yang Berhormat Jeli. Terima kasih Yang Dipertua. Saya ucap terima kasih dan penghargaanlah kepada pihak kerajaan yang pada hari ini telah membentangkan satu pindaan untuk memasukkan Seksyen 507A ke dalam kanun kesiasatan sebagai satu kesalahan jenayah. Dan jeli melihat perkara ini wajar dilakukan sekarang melihat kepada perkembangan yang berlaku mutakhir ini, di mana sebagai rakyat Malaysia setiap individu berhak untuk mendapat kebebasan bergerak, privasi dan sebagainya. Sambil jeli bersetuju dan menyokong kepada rang undang-undang pidana ini, jeli ingin mencadangkan beberapa perkara untuk penambahbaikan kepada undang-undang ini. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan tafsiran kepada stalking ataupun mengendap. Kalau mengikut Dewan Bahasa, mengendap bermakna mengintai secara sembunyi-sembunyi. Di bawah seksyen baru ini, 507 ini dinyatakan whoever dengan izin, repeatedly. Saya mencadangkan perkataan repeatedly itu diganti kepada continuously, supaya ianya merangkumi setiap pergerakan yang mengintai atau mengendap itu dapat buat secara menyeluruh tanpa, kalau repeated ianya berperingkat-peringkat. Disebut di bawah tadi, iaitu repeatedly bermaksud at least 2 occasions dengan izin. Jadi bila disebut continuously bermakna dia akan berterusan di situ dan akhirnya kita akan dapat melihat keterangkuman dari segi pergerakan mengendap itu. Yang kedua, harassment. Dalam taksiran harassment disebut harassment may include following a person in any manner or by any means. Ini tafsiran ini terlalu luas. Jadi saya minta supaya dapat dijelaskan lagi apa maksud in any manner or in any means. Adakah ia bermaksud drone misalnya ataupun kamera tersembunyi misalnya? Ini mesti diperjelaskan lagi. Yang ketiga ialah loitering at the place of residence or business of person. Maknanya merayau di tempat ataupun di tempat di mana mangsa itu berada. Saya mencanakan supaya diletakkan beberapa pengecualian kepada seksyen ini, di mana umpamanya seorang penyiasat upahan ataupun penyiasat persendirian diupah oleh seseorang untuk mengekori seseorang, adakah ia termasuk dalam kesalahan mengendap? Ini perlu diperjelaskan dalam undang-undang ini. Yang kedua, ada juga dalam pihak berkuasa, kalau mengikut Common Gaming House Act 1953, sebelum satu kesalahan judi itu dikatakan kesalahan judi,
biasanya IO akan membuat satu observation terhadap kegiatan judi itu. Adakah ini juga ditafsirkan sebagai mengendap? Yang ketiga ialah dalam undang-undang Islam, untuk kita menangkap ataupun kita menangkap orang yang nak berzina misalnya, ataupun berkhalwat misalnya, pihak berkuasa agama mesti melakukan intipan, ataupun pihak berkuasa di atas laporan itu mesti mengendap terlebih dulu untuk memastikan kejadian itu berlaku ataupun tidak. Adakah ini juga, mengendap ini juga merupakan satu mengendap mengikut taksiran di bawah seksyen bawah ini. Maka sebab itu saya berharap supaya kerajaan dapat melihat kembali elemen-elemen yang sentral ini supaya undang-undang ini adil kepada semua pihak. Yang tiga ialah berkenaan dengan hukuman. Dinyatakan tadi hukumannya ialah whoever commits the offence of stalking shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years. Pada pendapat saya, 3 tahun ini tidak memadai untuk kita menjadikan kesalahan ini sebagai satu kesalahan yang serius dan untuk kita sebagai satu deterrent sentence 3 tahun. Saya mencadangkan supaya hukuman ini ditambah kemungkinan sebagai sampai 5 tahun. Barulah kegiatan ini ataupun perlakuan ini dapat kita sekat lebih awal, kerana bila melihat akan sentence ataupun hukuman ini besar ataupun berat, maka mereka yang berniat untuk melakukan kesalahan mengendap ini tidak akan melakukannya. Jadi sebab itulah saya harap supaya perkara yang disebutkan tadi, dari segi hukuman, dari segi elemen-elemen tafsir dan sebagainya, mestilah dirungkai kembali supaya hukuman ataupun undang-undang ini jelas pada kita untuk kita melihatnya. Jadi akhirnya Jeli mengucapkan terima kasih kepada kerajaan peka dengan keadaan ini, dan kita berharap supaya dengan undang-undang ini tidak akan berlaku lagi rasa resah, rasa terancam, rasa keselamatan diri terancam dan sebagainya, dan akhirnya kita akan dapat hidup dengan lebih selesa dengan negara kita ini dan kita akan menjadi sebuah negara yang maju. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad Jeli. Dipersilakan Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Kuala Selangor mengambil pada peringkat dasar ini untuk membuat beberapa komentar atas pindaan kanun keseksaan 2023 ini yang dipertua. Saya mungkin sedikit kelainan daripada yang lain menganggap bahawa apa yang dianggap mudah ataupun tidak dapat disimpulkan dengan pengubalan undang-undang ini selama ini, hari ini sudah menjadi satu yang, kalau boleh saya sebutkan, adalah sangat-sangat penting kerana ia sekaligus membawa kepada satu maksud daripada tujuan syariah, yakni memberikan kehormatan kepada seorang pribadi, wanita atau lelaki, yang dengan kata lain mengangkat karamah insaniah itu. Saya berasakan agak anomali dan paradoks dan pelik apabila negara-negara maju OECD yang dikatakan jauh lebih maju menjaga kehormatan manusia daripada negara kita yang majoriti Muslim, yang satu masa menggagaskan pelaksanaan RUU 355 itu. Jadi kalau saya tekankan, ini adalah antara tujuan besar sebuah tamadun, sebuah masyarakat, sebuah negara yang kalau sifatnya madani semestinya telah jauh lebih awal mengangkat dan mentakninkan, menggubal undang-undang ini. Malang setelah satu kajian menunjukkan 36% dihendap dengan membawa kecederaan, membawa mungkin pelbagai depression, kemurungan, ada yang pelbagai akibat buruknya Datuk yang dipertua. Jadi oleh kerana itu saya menganggap bahawa sangat tepat setelah Women AIDS Organisation membawa lobby dan advokasi sekian lamanya, akhirnya kita mengiktiraf bahawa mungkin ia kecil persoalan hendap, tetapi ia menceroboh ruang persendirian seseorang pribadi yang sangat penting untuk dijaga dan diberikan penghormat, diberikan perlindungan dalam syariah. Sebab kalau kita dah tak tahu malu, sebab itu Datuk Yang Dipertua saya bercakap atas dasar falsafah sikit ni, kerana apa? Kerana itulah
persoalan haya dan malu untuk mengendap itu boleh digubal undang-undang untuk mencegah, tetapi benar-benar yang paling mustahak adalah untuk setiap pribadi itu tahu, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah dalam lisannya, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tidak tahu malu, buatlah apa yang kamu inginkan dan lakukan. Jadi yang di-Pertua sikit masa dahulu ada slogan, malu apa bosku. Ya, mungkin ia membawa perspektif yang lain, tetapi pada saya, kalau negara ini boleh kita undang-undangkan sebagai negara hukum, tetapi selama manusia tidak tahu ya bahawa dirinya itu punya tujuan, punya objektif, punya karamah, punya moral untuk dijaga, apapun yang boleh kita undang-undangkan dan kita hukum dengan pelbagai hukum, ya, sama ada substantive law ataupun the procedural law yang hari ini kita bincangkan, kita masih berdepan dengan kemelut manusiawi dan penyakit-penyakit dan masalah ya, jelek, sifat-sifat mazmumah manusia itu sendiri yang perlu kita, inilah antara lain tujuan puasa, untuk kita gugurkan sifat-sifat mazmumah itu dan kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Secara lebih khusus ya Datuk Yang di-Pertua, ya saya kira sudah jelas ya kenapa kita perlu ya meletakkan perkara ini pada tempatnya, kerana undang-undang yang sedia ada, sama ada dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, sama ada Akta Gangguan Kacau Awam, ya Kanun Keseksaan dan CPC itu, dan juga daripada aspek kesalahan dalam Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kesemuanya punya kekurangan, punya lakuna, punya kelompangan yang perlu diwujudkan, ya, satu stand alone a piece of legislation yang kita gubal hari ini, dan mudah-mudahan kita sokong sama bagaimana ia ditarifkan bukan saja dari sudut fizikal, tetapi mengambil ekosistem ataupun mengambil suasana hari ini, yakni segala stalking dan juga hendap dalam bentuk maya, Datuk Yang di-Pertua. Maka pendefinisiannya saya kira sangat tepat, unsur pengulangan, unsur gangguan yang mesti diulang seorang maupun berkelompok, dan menyebabkan akhirnya bukan saja merisaukan, bukan saja menakutkan, bukan saja mencemaskan, mungkin juga akhirnya meragut nyawa seseorang, Datuk Yang di-Pertua. Lalu saya kira dari hal hukuman itu sangat wajar dihukum dengan penjara selama tempoh yang boleh berlanjutan hingga 3 tahun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya sekali, dan tindakan-tindakan termasuk yang mengendap itu diperjelaskan dalam beberapa unsur dan dalam beberapa format, dalam beberapa kaedah ataupun dalam beberapa situasi, sama ada mengikuti, menjejaki, berkomunikasi dalam bentuk maya dan sebagainya, Datuk Yang di-Pertua. Jadi pastinya saya kira tidak ada seorang pun yang mahu terkecuali daripada mengangkat dan meluluskan dan menyokong ya sepenuhnya supaya benar-benar negara madani itu bermula daripada satu keinsafan, kesedaran bahawa sudah berlalu ya bagaimana kita mudah-mudah menceroboh ruang persendirian, the intimate privacy domain of seseorang pribadi, lelaki atau wanita, sememang mesti dijenayahkan. It must be criminalized and it must be taken in all, ya, dengan segalanya, tapi bermula dengan satu keinsafan moral akan tujuan kenapa manusia itu dijadikan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor, dipersilakan Yang Berhormat Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Speaker. Masjid Tanah bangun pada ini untuk memberikan sokongan penuh bagi rang undang-undang kanun keseksaan bagi maksud anti hendap ini yang telah pun diluluskan pada tahun lepas, tetapi tidak sempat nak dilanjutkan ke Dewan Negara kerana pembubaran Parlimen. Walau bagaimanapun, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada kedua Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas usaha, kesungguhan dan juga komitmen untuk membawa semula rang undang-undang ini untuk dibentangkan pada sidang ini. Dan kita lihat sebagaimana negara-negara luar yang lain seperti New Zealand, Australia, India, Korea Selatan jauh lebih mengenal pasti dan juga acknowledge untuk undang-undang ini untuk dipakai di negara mereka, malah di negara jiran, di negara ASEAN seperti Filipina dan juga Singapura juga menjadi antara negara yang awal untuk meluluskan undang-undang anti hendap ini, dan kita tidak mahu negara kita, negara Malaysia ini terkebelakang dari segi menggunakan pakai undang-undang yang begitu penting ini. Sebab itulah kita tegaskan bahawa kita memerlukan undang-undang ini, Yang Berhormat Speaker, kerana jumlah
mangsa anti hendap ini mangsa hendap ini semakin hari semakin meningkat. Kalau kita tengok di negara US, 1 daripada 6 wanita yang menjadi mangsa hendap dan 1 daripada 9 lelaki menjadi mangsa hendap. Tetapi di negara UK, 1 daripada 12 adalah mangsa lelaki yang menjadi mangsa hendap, dan di Australia 1 daripada 5 wanita dan 1 daripada 13 lelaki. Di Malaysia, 1/3 rakyat Malaysia termasuk 39% wanita pernah mengalami isu dihendap sampai melahirkan rasa takut, trauma dan juga mendatangkan kecederaan kepada diri mangsa. Dan kita lihat juga apabila benda ini berlaku dengan senario kes yang dikongsikan oleh mangsa, dan sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang apa yang dikongsikan bahawa beliau melahirkan rasa takut apabila mendapat pesanan suara, pesanan text messages daripada bekas teman lelaki beliau, sampai dia takut untuk keluar rumah dan sampai dia ada melahirkan rasa untuk bunuh diri. Ini adalah satu tragedi yang sangat membimbangkan. Sekiranya kita tidak meluluskan pada hari ini, saya khawatir ianya akan memberi kesan yang berpanjangan kepada komuniti kita. Dan sebab itu juga saya melihat pada pindaan pada kali ini juga turut menambah all tracking dalam Section 507A dalam kurungan A, iaitu perbuatan